khabar semua? Agaknya kan, kenapa Sony tak dapat deliver PS5 dekat Malaysia dah bertahun-tahun? Mungkin sebab dia sibuk buat kereta elektrik kot. Dan inilah produk terbaru atau lebih tepat lagi, prototipe terbaru dari Sony, iaitu Afeela. Nama kereta dah macam nama orang Malaysia kan? Ini sebenarnya adalah kerjasama development antara Sony dan juga Honda, dan diorang namakan kerjasama ni sebagai Sony Honda Mobility ataupun SHM. Dan pada Januari 2023, diorang pun present lah kereta prototipe ni dekat Consumer Electronic Show ataupun CES dekat Las Vegas. Jadi barang-barang dekat CES ni memang akan dapat liputan meluas dari media dan juga YouTuber-YouTuber terkenal. Jadi itu yang semua orang dah tahu, yang Sony nak buat kereta. Kata diorang, kereta sebenar akan siap pada tahun 2025 dan akan masuk US market pada 2026. Of course, kereta ni adalah kereta EV, tapi kalau anda perasan, kita kan dah banyak manufacturer EV. Kalau Tesla tu dah buat banyak tahun dia buat EV ni, jadi agak-agak anda lah, boleh ke Sony ni berjaya dalam EV ni? Tapi sebenarnya kan, ini bukanlah kali pertama Sony kata dia nak buat electric vehicle. Pada tahun 2020 dulu pun, diorang pernah reveal EV prototype diorang yang pertama, iaitu Sony Vision S. Vision S ni sebenarnya dibuat oleh Sony punya robotics division. Jadi mungkin Sony punya contribution dekat kereta ni akan lebih kepada teknologi lah. Sensor-sensor dia yang canggih-canggih, Sony akan buat. Even nama Vision S tu, yang S tu Sony kata maksud dia adalah Sensing, Safety, Society dan Sony. Kenapa tak nama dia Vision 4S? Kenapa Part yang perlukan manufacturing kereta pula, contohnya chassis kereta tu, dia punya vehicle dynamic, suspension, ergonomics dan komponen-komponen lain tu mesti partner dia lah yang akan buat. Sebab tu Sony partner dengan Honda, sebab Honda memang terror part manufacturing kereta ni. Dari segi design prototype, Afeela ni nampak macam Sony go for sedan lah. Walaupun ada orang kata dia macam crossover SUV, tapi bagi saya macam biasa-biasa je design dia tu, tak ada yang special. Nampak belakang tu macam Porsche 911 punya belakang pun ada. Dekat depan pula macam kereta Lucid Air. Jadi design Q dia memang dah pernah tengok lah sebelum ni. Tak ada kata canggih-canggih sangat. Tapi Sony punya expertise memang bukan untuk design kereta, tapi dia sangat pakar dalam membuat entertainment system. Dari dulu lagi, masa zaman saya dulu, Sony ni dah terkenal dah dengan dia punya Walkman. Lepas tu CD player, PlayStation. Lepas tu kalau macam TV, speaker tu memang makanan dia je lah. Itu belum lagi kamera, dari yang kecil sampai yang besar. Lens-lens yang canggih-canggih tu, semua Sony pandai buat. Dan memang betul pun, masa prototype launch ni, CEO dia explain yang Sony nak provide the best entertainment dekat dalam Afeela ni. Jadi mungkinlah dia punya matlamat adalah nak develop kereta EV yang memang self-driving supaya orang dekat dalam tu boleh enjoy entertainment yang ada dekat dalam kereta tu. Tak kira lah nak tengok wayang ke, nak main PlayStation ke, nak guna VR ke, ikut suka kita. Tahu-tahu je dah sampai destination. Kalau kereta tu tak fully autonomous, sakit kepala pula driver tu nanti. Kalau semua orang tengok wayang tapi dia seorang nak kena drive. Sebab dengan cara ni saja, Sony akan dapat buat EV yang boleh bersaing dengan EV-EV lain dekat dalam market sekarang ni. Kalau ikutkan sekarang, company EV yang paling dominan adalah Tesla lah. Lepas tu ada Rivian. Ini yang memang dah keluar, dah ada dekat atas jalan. Kemudian bawah sikit ada yang dah keluar advance prototype. Maknanya dah ada yang nak masuk atau dah masuk pun production. Contohnya Lucid, Neo dan banyak lagi. Kemudian ada banyak lagi EV lain yang datang dari manufacturer yang memang sedia ada. Contohnya BMW keluarkan iX. Lepas tu Mercedes keluarkan EQ. Volvo pun dah ada model EV. Laku pula tu. Ini bukan development lagi tau. Memang kita dah boleh beli pun kereta-kereta ni. Dan disebabkan manufacturer kereta biasa ni dah lama dalam bisnes, memang after sales dia tak ada masalah sepatutnya lah, berbanding dengan company-company yang baru nak naik ni. Contoh macam servicing ke, spare part tu sepatutnya memang dah ada. Mahal tak mahal tu belakang kira. Jadi kalau Sony nak buat juga EV ni, nak join the game,
memang diorang kena play catch up lah dengan kompetitor yang lain. Sebab orang lain dah keluar dulu produk dia. Jadi nak kena lawan both dari segi teknologi dan dari segi kos. Lagi satu, dia pilih Honda sebagai partner. Honda ni pula kita tahu memang fokus untuk buat kereta yang sangat affordable. Jadi kalau jual mahal sangat pun nanti tak bagus juga nama brand Honda tu sendiri. Ini saya sebut Honda yang biasa lah. Jangan compare dengan Honda NSX tu pula. Itu harga memang different level. Sebelum tu, kalau anda berminat dengan info-info otomotif yang best-best macam ni, saya akan hantarkan email setiap minggu kepada anda untuk pastikan anda sentiasa up to date dengan perkembangan terkini dunia otomotif. Projek ni nama dia Nota Ahad, dan kalau anda nak dapatkan Nota Ahad ni, klik link dekat bawah untuk sign up. Jangan risau pasal harga sebab percuma je. Asalkan pengetahuan anda sebagai pendengar Hasbullah Syarah akan bertambah. Okey, jom sambung. Kemudian Sony juga perlu gunakan kelebihan dia dari segi software development. Sebab memang dah berdekat-dekat dah diorang buat benda ni. Cuma tak tahulah boleh compete ke tidak dengan Tesla. Sebab Tesla dah ada data yang sangat banyak untuk kereta-kereta diorang. Dan nak buat kereta yang lengkap ni pun bukan satu benda yang mudah lah. Bagi saya lagi mudah kalau diorang pilih satu benda, contohnya speaker, dan buat the best in-car speaker dan jual pada semua manufacturer lain, ataupun buat the best infotainment supaya semua EV guna infotainment yang Sony buat. Ini nak buat sebuah kereta tu memang satu benda yang sangat mencabar lah. Lepas tu nak kena ada integration dengan company lain pun sangat mencabar. Nasib baik dua-dua Sony dengan Honda ni dari Jepun. At least tak ada masalah bahasa. Contoh kereta elektrik yang kata tengah buat tapi tak siap-siap adalah Apple Car. Dah sekian lama diorang develop kereta ni. Upah orang sana sini daripada top automotive companies, tapi sampai sekarang tak nampak rupa lagi. Ini Apple tau, modal memang banyak gila lah. Itu pun susah nak keluar kereta elektrik. Tapi disebabkan Sony dah banyak kali present pasal kereta dia ni, dan bukan setakat kabar angin je macam Apple tu. Memang Sony dia berani bawa naik kereta di atas pentas dan present pada satu dunia. Mungkin ini menunjukkan yang Sony sendiri betul-betul bersungguh-sungguh untuk join perlumbaan transition ke electric vehicle ni. At least lah, paling teruk pun kalau kereta ni tak jadi, at least diorang dapat belajar something dan develop dia punya in-house teknologi dan mungkin boleh apply dekat produk yang lain. Cuma rugi modal je lah. Anda rasa macam mana? Logik ke kalau Sony buat kereta dia sendiri? Dan yang paling penting, korang nak beli ke kereta Sony? Jangan tak sampai-sampai Malaysia macam PS5 dah lah kan. Kalau anda belum join Nota Ahad, link untuk join ada dekat bawah. Dan jom join, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.